tentang iman. Bab 2, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam dibina atas 5 perkara. Bunyal Islam ala khamsin. Islam adalah ucapan dan perbuatan. Ia boleh bertambah dan berkurang. Allah Ta'ala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bermaksud supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan yang telah sedia ada, yakni pada mereka. Firman-Nya lagi, wazidnahum huda, bermaksud dan kami tambah kepada mereka petunjuk. Firman-Nya lagi, wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda, bermaksud dan Allah menambah lagi hidayat kepada mereka yang telah mendapat hidayat. Firman-Nya lagi, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum, bermaksud dan kepada orang-orang yang telah mendapat hidayat ditambahnya lagi hidayat dan diberinya kepada mereka ketakwaan. Firman-Nya lagi, wa yazdadal ladzina amanu imana, bermaksud dan supaya bertambah iman orang-orang yang telah beriman. Firman-Nya lagi, ayyukum zadathu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, bermaksud siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan surah ini, yakni dengan turunnya surah ini. Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya. Firman-Nya lagi, fakhshawhum fazadahum imana, bermaksud orang-orang munafik berkata, takutlah kepada mereka, yakni pasukan tentera kufar Quraisy, maka kata-kata itu semakin menambahkan lagi iman mereka. Firman-Nya lagi, wa ma zadahum illa imanan wa taslima, bermaksud tidaklah menambah kepada mereka melainkan keimanan dan penyerahan. Bab cinta. Cinta kerana Allah dan benci kerana Allah adalah sebahagian daripada iman. Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Adi bin Adi, di mana beliau menyatakan bahawa di dalam iman terkandung banyak kewajipan, peraturan, batas-batas, yakni yang tidak boleh dicerobohi, dan perkara-perkara sunat. Sesiapa yang menyempurnakannya berarti dia menyempurnakan iman, dan sesiapa yang tidak menyempurnakannya berarti dia menguranginya. Jika saya masih hidup, saya akan terangkan kepadamu tentang perkara-perkara tersebut supaya kamu dapat beramal dengannya. Tetapi jika aku mati, maka tidaklah teringin sangat aku untuk terus bersamamu. Ibrahim alaihissalam berkata, yakni dalam firman Allah, walakin liyatma'inna qalbi, bermaksud akan tetapi supaya tenang hatiku. Mu'adz berkata kepada Aswad bin Bilal, duduklah bersama kami sejenak untuk menambah iman, yaitu dengan mengingati ajaran Allah dan Rasulnya. Ibnu Mas'ud berkata, yakin itu iman kesemuanya. Ibnu Umar berkata, seseorang itu tidak akan sampai kepada hakikat taqwa selagi dia tidak meninggalkan apa yang diragui hati sanubarinya. Dan Mujahid berkata ketika mentafsirkan firman Allah ini, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha, bermaksud dia telah memberikan kepadamu agama yang juga telah diberinya kepada Nuh, yakni kami telah berikan kepadamu hai Muhammad dan kepadanya agama yang sama. Dan Ibnu Abbas berkata ketika mentafsirkan dua perkataan dalam satu firman Allah, yaitu syir'atan wa minhaja, maksudnya ialah jalan dan cara.
Beliau juga berkata, du'aukum maknanya ialah iman kamu. Hadis yang ketujuh, wa bihi qala haddatsana Ubaidullah bin Musa qala akhbarana Hanzalah bin Abi Sufyan an Ikrimah bin Khalid an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buniyal Islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wal haji wa sawmi Ramadan. Ubaidullah bin Musa telah meriwayatkan kepada kami, katanya Hanzalah bin Abi Sufyan telah meriwayatkan kepada kami, diambilnya dari Ikrimah bin Khalid dari Ibn Umar radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibina, yakni ditegakkan atas 5 perkara, iaitu bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, mendirikan sembahyang, memberi zakat, mengerjakan haji dan berpuasa di bulan Ramadan. Babu umuril iman wa qaulillahi ta'ala laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون وقوله Qad aflahal mu'minun al-ayah. Bab 3 perkara-perkara iman dan firman Allah laisal birra an tuwallu wujuhakum, seterusnya. Bermaksud kebaikan yang sebenar itu bukanlah terletak pada kamu menghadap muka-muka kamu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan yang sebenar ialah terletak pada orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab, para nabi, dan terletak pada orang-orang yang memberikan harta yang memang disayanginya kepada kaum keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang musafir, orang-orang yang meminta, dan untuk memerdekakan hamba. Kebaikan sebenar juga ada pada orang-orang yang mendirikan sembahyang, memberi zakat, menepati janji apabila berjanji, sabar ketika susah dan kesempitan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Firman-Nya lagi bermaksud berjayalah orang-orang yang beriman. Hadis yang ke-8, wa bihi qala haddatsana Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi qala haddatsana Abu Amir al-Aqdi qala haddatsana Sulaiman bin Bilal an Abdullah bin Dinar an Abi Salih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun min al-iman. Abdullah bin Muhammad al-Ju'fi telah meriwayatkan kepada kami, katanya Abu Amir al-Aqdi telah meriwayatkan kepada kami, katanya Sulaiman bin Bilal telah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Dinar dari Abi Salih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, iman mempunyai lebih dari 60 cabang, dan malu itu satu cabang besar dari iman. Bab al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Bab 4, orang Islam ialah orang yang mana orang-orang Islam lain terpelihara daripada lidah dan tangannya, yang terpelihara daripada gangguan lidah dan tangannya. Wa bihi qala haddatsana Adam bin Abi Iyas qala haddatsana Syu'bah an Abdullah bin Abi Safar wa Ismail bin Abi Khalid an Asy-Sya'bi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi
wal muhajir man hajara ma nahallahu an. Qala Abu Abdullah wa qala Abu Muawiyah haddatsana Dawud huwa ibnu Abi Hind an Amir qala sami'tu Abdullah yani ibnu Umar an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala Abdul A'la an Dawud an Amir an Abdullah an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Adam bin Abi Iyas telah meriwayatkan kepada kami katanya, Syu'bah telah meriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Abi Safar, dan Ismail dari Asy-Sya'bi dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, orang Islam yakni sebenarnya orang Islam yang sebenar ialah orang yang mana orang-orang Islam lain terpelihara daripada gangguan lidah dan tangannya. Orang yang berhijrah sebenarnya ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang Allah. Abu Abdullah yakni Imam Al-Bukhari berkata, Abu Muawiyah berkata, Dawud bin Abi Hind telah meriwayatkan kepada kami dari Amir katanya, saya telah mendengar Abdullah bin Amr bercerita, diambilnya dari Nabi SAW. Abdul A'la pula meriwayatkannya dari Dawud, dari Amir, dari Abdullah, dari Nabi SAW. Baru ni sebagai mukaddimah 3 minggu lepas sebagai mukaddimah kepada bab ini, kita sudah perjelaskan dah berkenaan dengan latar belakang kepada tajuk yang dibuat oleh Imam Bukhari ini, dan begitu juga apa yang dikemukakannya dalam tajuk ini. Sudah sebut dah apa itu Murji'ah, Karramiyah. Di satu pihak yang mengatakan bahawa apabila seseorang itu sudah beriman, bila dia sudah beriman, tak ada jadi masalah dah, dia tidak buat apa-apa amalan pun, tidak jadi masalah dah, tidak menjejaskan dia, walaupun dia melakukan maksiat macam mana sekalipun. Itu pandangan Murji'ah dan juga Karramiyah, dua golongan yang sesat, mendakwa Islam tetapi sesat. Tak betul. Di satu pihak yang lain ada sekurang-kurangnya dua golongan besar iaitu golongan Khawarij dan juga Mu'tazilah, yang mengatakan iman itu tidak boleh dipisahkan daripada amalan sama sekali, dengan arti seseorang itu tidak beriman kalau dia tidak beramal. Bahkan kalau dia melakukan dosa, melakukan dosa besar, terkeluar daripada iman itu, tak ada iman lagi dah. Di satu pihak. Baru ni kita sudah jelaskan. Begitu juga tentang kedudukan iman ini, pentingnya setara mana dalam kehidupan kita, sudah dijelaskan baru ni. Hari ini insya-Allah kita akan masuk kepada bab. Masuk kepada bab. Dan Imam Bukhari kalau kita perhatikan dalam bab ini, bab iman ini, dia lebih banyak menumpukan ataupun menyerang golongan Murji'ah dan juga Karramiyah dan yang seumpamanya, yang mengatakan bila seseorang itu beriman, tak perlu dah kepada amalan, dosa dan sebagainya tidak menjejaskan iman dia. Imam Bukhari nak tolak waktu lah, boleh dikatakan kebanyakan dianya dalam bab ni dia nak tolak. Ini berbeza dengan Imam Abu Hanifah yang telah berlalu sebelumnya beberapa lama, di mana Imam Abu Hanifah dalam pendapat dia tentang iman ini, dia lebih menumpukan, menyerang golongan Khawarij dan juga Mu'tazilah, yang mengatakan amal tidak boleh dipisahkan daripada iman, mesti kena beramal. Kalau melakukan dosa, terutamanya dosa besar, terkeluar daripada iman.
Itu orang zaman dia. Sebab itu baru ni kita sudah terada pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Muhammad dan orang yang sependapat dengannya mengatakan iman itu adalah suatu yang basit. Sahaja iman itu. Dia tidak ada banyak bahagian-bahagian dia. Juzuk-juzuk dia tak ada. Iman ini satu saja. Bila ada tu ada. Tidak ada berbilang. Kau ni sah, 2, 3 pun nak bilang. Tak. Iman satu saja. Sebab apa? Sebab di zaman dia menghadapi puak-puak Khawarij ni. Puak-puak Khawarij kata tak jadi kalau tak ada iman. Semata-mata mengaku saja gitu. Membenarkan dalam hati tentang apa semua sekali yang dibawa oleh Nabi SAW, belum lagi seseorang itu beriman, kata puak-puak Khawarij dan Mu'tazilah. Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengannya, dia hidup di zaman tu. Tak betul tu cara lagu tu. Tak betul. Apabila dia nak tolak tu, dia kena kuat kuasa dia. Kuat. Dan satu pendapat yang langsung zahir pun berbeza dah daripada golongan tu. Iaitu apabila dia mengatakan iman ini tidak ada juzuk. Iman sah. Bila ada tu, selamatlah seseorang itu. Akhirnya kalau dia ada maksiat macam mana pun, dia tidak jadi kafir. Sebab dia tidak kafir itulah, maka akhirnya dia masuk syurga juga. Walaupun dia tak ada nak mengucap, dia tak ada nak kata, walaupun di tanah, di perkuburan bukan Islam, semua kata dia tidak Islam. Sebab apa? Dia tidak pernah mengucapkan Islam itu. Dia tidak pernah sembahyang. Kira-kiranya melakukan dosa besar lah. Melakukan dosa besar lah, tidak sembahyang ke apa. Mengikut Khawarij dan setengah-setengah Mu'tazilah, dia kata tidak Islam, kafir, kekal dalam neraka. Imam Abu Hanifah kata tidak, tak betul tu lagu tu. Tak betul. Ini dia zaman dia. Dia mengatakan iman hak sebenarnya basit, dalam istilahnya disebut basit, bukan murakkab, bukan terdiri daripada beberapa juzuk, tidak, satu saja. Bila ada tu ada. Cuma kaifiat iman itu ataupun asar iman itu, samarat iman itu berbeza. Cumanya kaifiat, bentuk, keadaan iman itu berbeza. Itu memang tidak nafi. Keadaan iman itu berbeza. Hak ni jumhur ulama pun tidak nafi juga. Dia pun kata memanglah lagu tu. Kaifiat dia, kesan iman itu berbeza. Hasil ataupun buah iman itu berbeza. Itu betul. Semua terima sepakat. Imam Abu Hanifah pun kata lagu tu. Dan ini berbeza, kaifiat iman, kesan dia berbeza ni semua kenapa? Kerana amal. Dia tidak nafi. Tetapi amal itu bukan satu juzuk, dengan arti kalau tak ada amal tu tak ada iman. Tidak lagu tu. Hanya amal ini menyempurnakan iman. Menyempurnakan iman. Iman ada dah. Cuma menyempurnakan, menyuburkan, mengeluarkan hasil buah dia bila ada amal itu, baru ada arti beriman. Ini Imam Abu Hanifah, dia menghadapi orang zaman dia. Sampai satu zaman pula orang-orang mengatakan dah ada iman, tak perlu dah beramal. Gitu pula. Sebalik awak tadi, Imam Bukhari ni hidup di zaman tu. Tak betul juga lah tu. Dia mengeluarkan pendapat, orang-orang lain pun ramai lagi, dan ini pendapat jumhur ulama, mengatakan bahawa iman itu mempunyai juzuk. Mempunyai juzuk. Bukan ada tu tak ada lah iman. Tak. Dia mempunyai juzuk. Berbeza dengan puak-puak Murji'ah, Karramiyah dan sebagainya, mengatakan iman itu tak ada juzuk, memang sungguh. Suatu sehingga tak perlu dah kepada orang lain. Tak perlu dah kepada amalan ke apa. Imam Bukhari hidup di zaman tu. Dia nak cerita kepada orang, tidak, amal ini perlu. Amal ini perlu. Sehingga boleh, kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, dia ada bertambah dan berkurang. Iman ini, dia ada segar, ada tidak segar. Iman ini. Dan kalau kita perhati kepada ayat-ayat, hadis-hadis banyak, sering kali disebutkan amalan itu disebutkan dengan iman.
Artinya amalan tidak boleh dipisahkan daripada iman. Pentingnya amal itu, sehingga tidak boleh dipisahkan daripada iman. Sehingga disebutkan berapa banyak dalam ayat Quran, dalam hadis, amalan itu sebagai iman. Betul, iman dah. Ada dalam di sini disebutkan doa sebagai iman. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'aukum. Laula du'aukum tu Allah tak kisah dengan kamu, tak hirau kamu, tak ada apa pun kamu, kalau tidak kerana ada doa kamu. Doa itu satu amalan, tapi disebut iman. Laula du'aukum dengan makna iman, dengan makna iman kamu. Di situ dengan makna iman. Di dalam ayat yang lain disebutkan Allah SWT tidak mensia-siakan iman kamu. Iman kamu tu maksudnya sembahyang kamu. Sembahyang kamu artinya haqullah. Ini menunjukkan iman adalah amal juga. Bukan iman ini sekadar tasdiq bil qalb, membenarkan dengan hati, habislah. Tidak gitu. Imam Bukhari berhadapan dengan puak-puak Murji'ah. Dia terpaksa kena wayak gini. Tetapi kalau kita perhati, baru ni sebut dah 3 minggu lepas, hakikatnya tidak ada perbezaan di antara Imam Abu Hanifah dan juga Imam Bukhari dari segi hak sebenar. Sama-sama ahli sunnah wal jamaah. Cuma dalam menghadapi golongan sesat yang berada di zaman masing-masing itu berbeza, cara dia, metod dia guna tu berbeza, tetapi hakikatnya sama. Kalau kita tanya Imam Abu Hanifah, ada orang sependapat dengan dia, iman ini basit, iman ini sah saja, yakni membenarkan dengan hati segala apa yang dibawakan oleh Rasulullah kepada kita. Itu iman. Hak tu saja kah? Tak perlu sembahyang, tak perlu puasa, tak perlu gapo semua. Dia kata dah. Dia kata tidak. Mesti kau kena sembahyang? Mesti. Mesti kau kena menghindari dosa, maksiat? Ya, mesti. Dia pun kata lagu tu juga. Bukan makna apabila beriman tak payah buat apa-apa pun tak apa. Dah, dia tak kata gitu. Walaupun dia kata iman itu basit. Kalau kita tanya orang-orang di pihak Imam Bukhari ni pula, lepas tu kalau orang tu katakanlah dia dalam hati dia percaya dah, dia ngucap dah seorang dalam hati dia, tetapi masyarakat tak tahu, keluarga dia tak tahu, keluarga dia bukan Islam, sehingga akhirnya di tanah dia, di perkuburan bukan Islam. Di sisi Allah dia tu tidak Islam kah? Tidak beriman kah? Masuk neraka kah? Kekal dalam neraka kah? Kalau kita tanya, tak ada langsung ni, dia tak ada buat amalan langsung, tak ada sembahyang, tak ada puasa, tak ada apa, ngucap pun tak ada, sehingga orang tak boleh nak kata dia ni Islam. Tapi Allah tahu di sisi Allah macam mana dia, Islam kah tidak, beriman kah tidak. Semua kata beriman tu masuk syurga juga. Lepas tu orang kata amal. Dengan sebab itulah kita kata tak ada beza hakikatnya, tak ada beza. Cuma dalam menangani orang-orang semasa dia saja berbeza dari segi cara pendekatan dia tu, itu saja berbeza. Dari segi hakikatnya sama, yakni amal, begitu juga aqwal, ucapan, amalan kita ni semua ni juzuk, tetapi juzuk mukammil orang panggil, bukan juzuk muqawwim atau mukawwin. Itu hakikat. Ini kesimpulan lah. Kalau kita kata juzuk muqawwim atau mukawwin, berarti iman itu tak ada, tidak akan ada kalau tidak ada amalan ni. Tak ada langsung. Sebab nak ada dia tu kena ada ni, kena ada ni. Itu orang panggil juzuk muqawwim. Lagu tu tak ada. Ahli sunnah mana-mana pun tak kata. Cuma juzuk mukammil, juzuk yang menyempurnakan. Itu betul. Seperti kita kata tangan, juzuk kita kah manusia, kah tubuh manusia? Ya betul, juzuk. Tetapi juzuk apa? Juzuk muqawwim kah atau juzuk mukammil? Juzuk muqawwim artinya kalau tak ada tangan ni orang tak panggil orang. Gitu kah? Tidak jadi orang kalau tak ada tangan. Gitu kah? Dah. Orang juga.
Tapi menyempurnakan. Bila ada tangan, sempurnakan. Itu orang panggil juzuk mukammil. Yang ni dalam kesimpulannya semua golongan ulama ni sama. Bahawa hak lain-lain itu sebagai juzuk, tapi juzuk mukammil. Berbeza dengan puak-puak Khawarij dan Mu'tazilah yang mengatakan juzuk tetapi juzuk muqawwim atau mukawwin. Itu beza. Ahli sunnah tak kata juzuk mukawwin ataupun juzuk muqawwim. Yang membentuk, tidak. Tetapi iman itu seseorang manusia itu akan sempurnakan bila ada hatta mata, bulu mata, kening. Itu hak kecil-kecil. Tangan tu hak besar kita kata. Hak kecil-kecil pun kalau ada tu lebih menyempurnakan lagi. Tetapi kalau tak ada, tetap orang. Kalau tak ada bulu kening misalnya kita kata. Kalau tak ada bulu mata, orang juga. Tetap orang. Orang itu hakikatnya satu. Hakikat. Tak kira besar kau, tua kau, muda, alim kau, super. Sebab itu kalau bunuh orang, walaupun orang cacat, orang lagu mana pun, kena bunuh balik. Sebab apa? Dia bunuh hakikat manusia. Hakikat manusia ada nyawa sebagai manusia. Super ya. Cuma kaifiat manusia, keadaan manusia itu tidak sama. Ada gemuk, ada rendah, ada tinggi, ada kurus, ada sakit. Itu kaifiat. Kaifiat berbeza-beza. Tetapi hakikat ya manusia. Dah tak ada benda-benda ni, tak ada tangan, tak ada kaki, tidak menghilangkan kemanusiaan dia tu. Ataupun dia kurang ke, dia tak apa cerdik kalau kita kata, tidak mengeluarkan dia daripada daerah manusia. Dia tetap manusia. Dia tetap manusia. Ini bendanya. Iman satu, cuma kaifiat dia. Perkara-perkara yang menyempurnakannya itu memang banyak. Semua tidak nafi, semua terima tu. Kalau kata ahli sunnah, mesti lagu tu. Dalam pendekatan sahaja mereka berbeza. Setelah faham tu, kita masuk baru faham. Ni Islam adalah ucapan dan perbuatan. Ni Imam Bukhari kata. Islam ini, maksud Imam Bukhari Islam. Apa dia sebut Islam? Ni bab iman, tiba-tiba dia sebut Islam. Sebab nak cerita di sini, iman itu tidak ada arti kalau tidak ada Islam. Islam adalah hasil. Islam adalah yang lahir, yang zahir daripada iman itu. Kalau iman itu duduk dalam, apa hasil? Kalau orang lain pun tak tahu kita Islam, nak buat lagu mana terhadap kita kalau kita mati, kalau kita gana, kalau kita tak mengaku kita ni sebagai Islam, tidak mengucap lah kita kata, ataupun kita tidak sembahyang, kita tidak buat seperti orang Islam lain. Orang nak tahu mana? Baru tahu apabila kita buat semua tu, ucap dan buat. Dan iman tidak ada arti kalau tidak ada buah. Seperti mana? Buah durian. Apa makna kita tanam pokok durian? Butir dia. Hakikatnya ada dalam tu belakang. Dah bila kata iman, bila kata butir. Tapi nak makan butir kok? Tak ada arti. Kalau ada pokok dah pun, tak ada makna. Kita makna dia duduk pada buah dia. Buah dia itulah amalan dan ucapan. Bahkan tidak berlaku, hampirlah kita kata tidak berlaku kalau seseorang itu dia percaya sungguh dalam hati dia dan dia tidak pernah ucapkan dengan lidah dia. Dia tidak buat, tak akan berlaku begitu. Dorongan iman itu begitu kuat sehingga akan membuatkan dia mengucapkan apa yang diyakini. Begitulah keadaan manusia. Apa-apa pun, dan akan buat apa yang ada di dalam hati dia. Gitu kedudukan manusia. Iman itu pun begitu juga. Sebab itu dia kata Islam, dia sebut Islam. Islam sini sebab bagi Imam Bukhari, iman dengan Islam hak tula. Apa maknanya kalau kita sembahyang kalau tak ada iman? Kalau kita buat zahir-zahir Islam, kalau tak ada iman jadi kah? Tak jadi. Maksudnya Islam yang jadi di sini Islam yang ada iman lah. Bukan Islam saja zahir saja tak jadi lagu tu. Mestinya kena ada iman. Tapi iman itu ada makna ke? Ada arti ke? Tak ada arti. Kalau tak ada ni, mana orang-orang miskin, orang Islam nak merasanya kesan daripada seorang tu mengaku Islam kalau dia tak bagi zakat misal? Tak ada kesan, tak ada hasil. Tak ada hasil. Begitu juga dengan tanggungjawab yang lain. Orang tidak akan nampak kesan dia tu
kalau tidak ada amalan. Islam adalah ucapan. Yang ini dia nak cerita di sini, iman adalah ucapan dan perbuatan. Islam, iman, hak tu lah. Sampai setara tu, sehingga kita boleh kata iman itu Islam. Hak tu lah. Jangan kata iman itu suku. Islam ni tak ada makna. Tidak. Islam cukup bermakna. Bahkan tidak boleh dipisahkan daripada iman. Ucapan dan perbuatan. Ucapan itu apabila kita ada iman, kita ada Islam, kita ucap, jadi dikira ucapan kita. Tetapi kalau tidak ada iman, tak kira. Kita subhanallah, kita la ilaha illallah, kita alhamdulillah, kita ucaplah apa lagi, kita mengajar perkara yang baik-baik. Jadi ke? Tak jadi. Tak jadi. Dia asasnya kena iman. Hak lain tak jadi. Ucapan tu baru jadi. Buat hak zahir Islam tu, tuntutan Islam yang zahir tu baru jadi apabila ada iman. Kalau tak ada iman, tak jadi. Itu dari segi jadi. Tak jadi. Tuhan tak kira sebagai amal soleh. Tak kira sebagai amal soleh. Tak ada penat tu. Sebut saja. Orang sakit boleh terguling. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh pahala. Tetapi kalau tak ada iman, sebut bergama lah. Cara duduk cokoh molek, pegang sebeh pun, sedar molek, duduk menghadap kiblat pun tak jadi, tak kira. Itu ucapan tu tidak dikira sebagai amal soleh. Setara itulah pentingnya iman ni dengan Islam. Pentingnya, kaitannya. Baru jadi. Kalau tidak, tak jadi. Tidak nanti kita buat sendiri, kita suruh buat benda molek, boleh dah. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan hak kita buat lah. Perbuatan tu luah lah. Perbuatan tu luah. Artinya orang yang mukmin ataupun Islam, dia terikat semua tu. Terikat. Dia nak kata, dia nak buat, dia nak apa, adalah berdasarkan iman dia. Bercanggah ke tidak bercanggah? Iman menuntut ke tidak? Tidak, dia buat. Iman dia larang ke tidak, dia buat lagu tu. Dia berpandukan kepada iman. Segala perbuatan dia. Itu makna Islam adalah ucapan dan perbuatan. Ia boleh bertambah dan berkurang. Maksud Imam Bukhari di sini, Islam ni iman boleh bertambah dan boleh berkurang. Kalau kita kata semaya, puasa dan sebagainya, memanglah zahir itu boleh bertambah dan berkurang. Orang ni semaya 5 waktu saja. Orang ni semaya hak sunat rawatib. Orang ni semaya lebih lagi. Memanglah ada lebih ada kurang. Hak tu jelas nampak. Iman lagu mana? Iman pun lagu tu juga bertambah dan berkurang. Apabila kita kata bertambah dan berkurang, artinya dia ada juzuk lah. Itu Imam Bukhari nak ayatnya. Kalau tidak, sesuatu yang tidak ada juzuk, satu serupa macam mana dia ada bertambah ada berkurang? Sesuatu yang boleh bertambah berkurang ni apabila dia ada juzuk dia. Bertambah dan berkurang. Imam Abu Hanifah pula kata, dia kata iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Hak bertambah dan berkurangnya ialah kaifiat dia, kesan dia, hasil dia. Hak tu bertambah dan berkurang. Dari segi hakikat iman tu sendiri, tak boleh bertambah, tak boleh berkurang. Dari segi mukmin, dalam istilahnya dipanggil mukmin bihi, apa yang perlu dipercayai, itu tidak bertambah, tidak berkurang. Sumpah ya, kena sumpah ya. Bolehkah seorang tu, ni beriman juga kita panggil dia percaya belaka, tapi percaya kepada akhirat sadaq, boleh kurang hak tu? Tak boleh. Ataupun lebih, orang lain percaya dia tambah lebih daripada hak ada dalam Islam, boleh ke? Tak boleh. Dari segi apa yang dipercayai, serupa je. Nabi kau, rasul kau, malaikat kau, siapa kau, serupa je, tak ada bertambah, tak ada kurang. Sebanyak tu, sebanyak yang diberikan kepada kita, kena percaya serupa. Cuma kesan kepercayaan tu tidak serupa. Kepercayaan Nabi kepada akhirat beza jauh dengan kita.
usah ke nabi-nabi, wali-wali pun beza dah. Kepercayaan malaikat, kepada iman saat ni, apa yang perlu dipercayai saat ni, dia percaya lagu, percaya Tuhan ni satu, percaya akhirat Tuhan ada, percaya. Sama kau dengan kita? Tak sama, sebab kejadian dia lain, kejadian kita lain. Tetapi apa yang dipercayai itu ada lebih ada kurang? Tak ada, setara tu, tak ada lebih, tak ada kurang. Itu maksud Imam Abu Hanifah kata tak ada lebih, tak ada kurang tu bukan bermakna kesan dia tu tak ada lebih, tak ada kurang. Dah, kesan dia tu ada lebih, ada kurang. Tu kesan dia tu ada lebih, ada kurang. Buah dia tu ada lebih, ada kurang. Sebab kita kata pokok mu'tah tak ada buah pun, pokok mu'tah. Ada buah sikit, pokok mu'tah. Ada buah banyak, pokok mu'tah juga. Gitu. Pokok mu'tah juga. Tidak kata pokok golai jadi. Pokok mu'tah juga. Cuma ni buah dia banyak, hak ni buah dia sedap, hak ni buah dia kurang. Itu kaifiat, orang panggil kaifiat, bukan juzu. Hakikat dia tu sama, super. Yang bertambah dan berkurang ialah kaifiat dia. Orang lain kata, Imam Bukhari kata yang pertama, yang jadi bertambah jadi berkurang tu sebab apa? Dia bergantung kepada amalan. Hakikat sebab tu kita kata hak tu lah super. Yang jadi bertambah iman tu sebab apa? Iman tu sendiri jadi bertambah ke? Sendiri? Tak, dengan sebab amalan. Amalan juga. Dengan sebab amalan juga. Dengan sebab orang ni mengucapkan ucapan yang baik, maka iman dia tu jadi bertambah. Bertambah tu maksudnya kaifiat dia. Bukan bertambah juzuk jadi banyak bilangan. Sebab kalau juzuk, apa kata tadi lah, kalau juzuk muqawwim, kalau tak ada tu tak ada. Allah Ta'ala berfirman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan yang telah sedia ada pada mereka. Ini menunjukkan iman itu ada bertambah. Kalau tak ada bertambah, macam mana Allah SWT kata supaya bertambah keimanan mereka di samping keimanan yang telah sedia ada? Iman itu ada dah, lepas tu bertambah. Ini menunjukkan bertambah. Sesuatu yang ada boleh bertambah, ia juga boleh berkurang. Orang ini bertambah, semua orang bertambah. Tidak, orang ini tidak bertambah, maka iman dia kurang. Orang ni iman dia lebih. Menunjukkan iman itu ada lebih, ada kurang. Imam Bukhari nak ayat tu. Imam Abu Hanifah kata memang ada lebih, ada kurang. Kaifiat dia, kesan dia. Hakikat apa ni, tak ada perbezaan, tak ada perbezaan. Kalau kata ahli sunnah wal jamaah, tak ada beza. Memang bertambah iman itu, tapi kaifiat dia. Ada orang yang apabila beriman saja sanggup mati kerana Islam. Ada beriman juga, kita nak kata dia tidak beriman kau, takut mati, takut mati kerana Islam. Dia lari daripada medan Islam, tapi dia Islam. Kita nak kata dia tidak Islam kah? Tidak beriman kah? Beriman. Apa yang lagu? Kaifiat dia tidak berbeza. Seperti mana orang juga, tapi orang ni gemuk, orang ni kurus, orang ni sihat, orang ni sakit, orang juga gitu. Tak ada beza. Dia awak mari semua ni, dia nak tolak demo tu kata tak bertambah iman ni ke mana-mana. Dengan kita buat setara mana pun, setara tu. Orang Islam kata Murji'ah, bila dia mati masuk syurga, tak ada amalan langsung pun, masuk syurga. Iman tak bertambah, tak berkurang. Tidak bertambah dengan amalan, tidak berkurang dengan dosa, dengan apa, tak ada. Serupa tu lah, nak buat apa buat lah. Sepanjang ayat dia buat jahat saja, buat baik langsung tak ada, masuk syurga juga. Lagu ni jadi pahaman Yahudi lah. Lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudah. Dia kata kalau kita masuk neraka pun sebentar. Kalau masuk itu pun kalau masuk. Kalau tidak, tak masuk. Jadi Yahudi saja tak apa dah. Islam tidak lagu tu. Islam tidak lagu tu. Islam dia kena ada amalan. Tak boleh iman gitu saja. Firman-Nya lagi, wazidnahum huda, dan kami tambah kepada mereka petunjuk. Tambah kepada mereka petunjuk. Mana tambah? Hudan.
Imam Bukhari nak ceritanya perkataan hudan, iman, Islam, taqwa dan sebagainya sama saja. Dia kena iman, itu asas dia. Kalau tak ada makna semua. Hakikatnya iman lah. Sehingga kita boleh kata semua petunjuk, taqwa, Islam, hak zahir, amalan-amalan Islam ni semuanya bergantung kepada iman. Kalau tak ada iman, tak ada arti semuanya. Sehingga kita boleh kata ini maknanya iman lah. Kami tambahkan kepada mereka hudan, petunjuk. Petunjuk tu apa? Iman. Iman. Bila kata tu tambah, sebelum pada tu kurang, tambah tu jadi lebih banyak. Jelas. Ini menunjukkan bahawa iman itu boleh bertambah dan berkurang. Tetapi kalau kita tanya, bertambah tu lagu mana? Bertambah sendiri gitu? Tak, dengan amalan, dengan ucapan. Hak nu pun tadi pun kata lagu tu juga. Imam Abu Hanifah pun kata lagu tu juga. Nak bertambah tu dengan apa? Dengan amalan. Bertambah apa? Bertambah kaifiat dia, bertambah kesan dia, bertambah hasil dia, buah dia. Itu yang bertambah. Seterusnya lagi, wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Dan Allah menambah lagi hidayat kepada mereka yang telah mendapat hidayat. Sebab tu dia tambah lagi. Kalau ada dah hidayat, dia tambah lagi. Firman-Nya lagi, dan kepada orang-orang yang telah mendapat hidayat ditambahnya lagi hidayat dan diberinya kepada mereka ketakwaan. Tambah lagi. Tambah artinya sebelum tu kurang. Tambah lagi, semakin bertambah. Ada lebih. Inilah yang dikatakan iman itu bertambah dan berkurang. Kalau Imam Bukhari pegang itu tidak salah, jelas. Dalam Quran betapa banyak ayat-ayatnya menunjukkan bertambah. Kalau kita tak sebahas banyak, kita kata iman itu bertambah. Tapi yang bertambah itu bertambah sebagai apa? Itu kalau tak sebahas, kalau nak bahas pun tak adil lah. Yang bertambah tu gapo? Juzuk tu, kalau kata juzuk tu juzuk apa? Kalau bahas pun tak adil. Kalau tak sebahas, kita kata iman itu ada beberapa juzuk. Juzuk senang. Sebab takut gini, takut dah dia ni tak ada juzuk, so gitu, jadi pemurjiah pula. Tak sel lah gitu. Jadi pandang ringan, pandang kecil, pandang remeh terhadap amalan-amalan ini. Tak sel lah gitu. Ahli sunnah wal jamaah, iman dalam hati. Lepas tu dengan amalan, dengan ucapan, semua sekali. Itulah yang baru ni kita kata salah. Orang yang kata dia beriman, dia Islam, lepas tu nikah dengan orang kafir, apa makna? Ini dia kira tak apalah, langgar apa? Hak agama, hak syariat dalam Quran, dalam apa sebut tak boleh, dia langgar lah. Ini kita kata Islam, kita kata beriman, lepas tu berlakon, walaupun berlakon semua berhala misalnya, tak boleh. Lagu tu jadi murjiah lah. Murjiah dah tu, walaupun tak ngaku pun. Itulah hakikat murjiah. Tak ada gapo pun, perbuatan kita ni tidak menjejaskan apa-apa, tak boleh lagu tu. Bagi kita ahli sunnah wal jamaah, buat lagu tu boleh rosak akidah, tak boleh, tak boleh main-main. Sebab iman itu tasdiq bil qalb, menyebutkan dengan lidah, itu ucapan, dan amalun bil arkan, buat dengan anggota gitu. Itu iman. Kalau tidak tak. Kalau buat sesuatu yang boleh menjejaskan iman, tak boleh. Amalan itu boleh menjejaskan iman. Ada kalanya amalan itu mengeluarkan seseorang daripada iman. Siapakah mereka itu? Ada kalanya, bukan semualah, ada kalanya. Inilah yang disebutkan oleh ulama-ulama kita, di antaranya sembah berhala, walaupun sebagai pelakon, walau tak boleh, walau dalam Islam kita tak boleh, walau pun jadi juga, main-main pun jadi juga. Ada 2-3 perkara. 3 perkara. Mana Ustaz, kalau dia dalam lakonan drama ni banyak kita berhati orang kita Islam, dalam Melayu Islam dia kata dah, tapi dia berlakon dia sebagai bukan orang Islam, nama dia dipanggil macam dalam gerak khas itu Melayu, tapi
namakan Lim, nama Lim Hina. Dia berlakon sebagai satu lagu mana? Dia kalau sekadar, ialah itu pendapat ulama lah, kalau sekadar jadi gitu saja, tidak jelas menunjukkan buat apa yang dibuat oleh orang kafir, tak apa lagi. Jangan dia ngucap kafir lah. Jangan ngucap kafir, tak boleh. Ataupun jangan sembah berhala dalam itu, tak boleh. Kalau sembah tak boleh. Kalau sekadar buat gitu saja, ada lagi pendapat yang mengatakan boleh. Tetapi hak semoleknya tak boleh. Tak boleh. Dengan sebab tu hak timbul kata nak buat, nak berlakon filem, nak buat jadi filem damai nabi lah macam-macam. Tak boleh. Sebab banyak perkara pula timbul. Banyak perkara pula. Satunya pendustaan terhadap Nabi SAW. Berdusta lah. Kok mana-mana pun kita pelawak dalam wak lolok dah. Wak lolok dah. Itu tak lagi. Gambaran itu pada ketika banyak benda lah tak boleh ya. Kalau orang lain boleh kira. Kita kata kalau nak berlakon sebagai Nabi, sebagai sahabat, sebagai Nabi-Nabi dulu, tak boleh. Walaupun ada dia kata gini, ketika tu dia pakai lagu mana? Ketika tu dia duduk lagu mana? Apa kesannya Allah SWT bagi kepada dia pada ketika tu? Ia tidak dapat dibayarkan. Sebab itulah orang kafir kadang-kadang Tuhan nak beri hidayah, tengok Nabi SAW saja pun dia boleh masuk Islam dah. Apa? Kita kan tengok kita tidak sampai jadi gitu. Ada ketikanya Allah SWT bagi ke dia. Pak kita mana tahu ketika tu ada kata kita nak gambarkan lagu mana? Apa yang ada pada Nabi sehingga menyebabkan orang kafir ni masuk Islam lah? Apa? Ketika tu nak gambar lagu mana? Banyak perkara lah. Tak boleh. Mereka ceritanya tak boleh main-main lah. Tak boleh main-main. Walau bagaimanapun semua, kalau ahli sunnah dia mengatakan kalau hak berlaku sebagai orang bukan Islam tu lah, ahli sunnah dia akan kata tak boleh sepakat tu, tak boleh semua berhala ataupun mengucap cara kafir, tak boleh. Walau bagaimana hak tu tak boleh. Kalau buat juga rosak. Memerdekakan hamba, cerah, nikah, tak boleh main-main, tak boleh buat gorak. Masalah berlaku tu tidak anak dia kata saya nikahkan awak dengan dia. Nikah mana bukan anak dia, mana dia boleh menikah. Jadi pelawak berlaku lah tu. Semuanya lakonan ni banyak. Pelawak lah, hakikat asasnya pelawak. Lakonan ni asasnya kebanyakannya jenis drama ni dengan ni. Bohong lah. Buat sekurang-kurangnya mana dia wak lolok tu. Wak lolok tu. Tapi dari segi untuk pengajaran, untuk gini tu boleh lah kita kata. Tetapi dia ada unsur tu juga ke mana-mana. Bukan tidak sebenar. Kalau ayat sebenar parah kok orang pula. Sebab tu dia ayat dulu lagi ni rekaan saja. Benar. Pada umur dia picit gapo semua lagu mana? Ya, itu perkara masalah dosa. Itu dosa. Ke mana-mana pun tak boleh. Lepas tu kita kata tak majulah. Tak. Pilihan lain boleh buat betul-betul supaya isteri, betul-betul supaya suami. Pilihan kita tak boleh nak buat lagu tu. Muka agama menghalang. Ya. Memang tak boleh. Tak boleh. Kita nak mana? Gitu. Lepas tu kita kata, kalau lagu tu dengan maksud kita nak tarik orang nak gitu-gini. Zaman Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam dulu, sahabat, tak ada kau satu semua. Mana ramai dia tarik orang dengan kita sama. Betul. Ramai dia. Tak ada semua tu. Boleh juga. Tak ada semua. Bukan bermakna tak boleh semua tu. Boleh. Tapi kena ada batas-batas dia lah. Kena ada batas-batas. Dan firmannya lagi bermaksud dan supaya bertambah iman orang-orang yang telah beriman. Orang-orang yang telah beriman itu supaya bertambah lagi iman mereka. Ini pun menunjukkan bertambah juga. Dan seterusnya, siapakah di antara kamu yang bertambah imannya dengan turunnya surah ini? Adapun orang-orang yang beriman, maka surah ini menambah imannya dengan turunnya surah daripada Al-Quran itu kepada orang yang telah beriman, bertambah iman. Imam Abu Hanifah kata bertambah iman ini
salah satu maknanya boleh juga kita kata di zaman Nabi SAW, ada hak sahabat tak ada dengan haji, tak ada. Dia mati awal sebab haji ni baru difardukan kemudian. Bila turun ayat tentang haji, dia pun terima. Tetapi iman mujmal, iman secara kasar, sudah ada, dia terima. Ada apa-apa saja hak Nabi SAW akan royak ke dia, hak sebagai agama tu dia akan terima lah. Itu ada dah. Cuma dia nak yakin lagu mana haji itu sebagai suatu yang wajib, yang fardu atau orang Islam. Sedangkan haji itu tak ada lagi kefarduannya. Bila turun hukum haji itu, hak mana dah itu, bertambahlah iman dia. Bertambah lagu tu salah satu cara je. Tetapi kepada kita, Islam itu sudah lengkap, kita kena terima semua hak ada. Bertambah bagi kita hanya kaifiat, bukan bertambah benda yang perlu diimani itu. Tak ada. Tak ada. Di zaman Nabi SAW dulu memang ada. Boleh jadi ni kemudiannya ada. Sebelum pada tu tak ada. Itu maksud bertambah tu. Dalam arti itu pun boleh juga kita faham makna bertambah. Bila turun surah, dalam surah tu ayat gini. Sebelum pada tu tak ada. Mereka pun buatlah. Dengan begitu bertambah. Yang ni bertambah, apa yang dipercayai, yang diimani itu bertambah. Dia sentiasa berkembang. Bukan kata tetap begitu, semua sekali mari Islam ni sekaligus. Rukun iman sekatu. Habislah, tak ada dah. Tidak. Banyak lagi yang lain. Ada pun orang-orang kafir, surah ni turun, dalam ayat ni juga disebutkan fazadathum rijsan ila rijsihim, menambahkan lagi kekotoran kepada mereka, menambahkan lagi kekufuran mereka, kekufuran atas kekufuran yang telah sedia ada. Kafir dah sebelum pada tu, dengan turunnya ayat kau bertambah kekufuran. Orang beriman tidak lagu tu. Ini menunjukkan keadaan manusia tu berbeza-beza, ada bertambah, ada kurang. Dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman fakhshawhum. Ni menceritakan orang kafir, katalah orang munafik kata, takutlah kepada pokok orang kafir tu. Pokok dia dengan amal ni nak perang dengan kita ni dalam perang Khandaq. Pokok dia ni setengah ulama kata 12,000, setengah kata 24,000 orang. Sedangkan orang Islam hanya 3-4,000. Pak boleh perang sebenarnya tak siapa. Tak siapa 3-4,000. Lagu mana? Orang munafik kata, takutlah kepada mereka, yang ni pasukan tentera kufar Quraisy. Maka kata-kata orang munafik itu semakin menambahkan lagi iman mereka. Semakin menambahkan lagi, semakin kuat lagi. Adakah bertambah ini juzuk iman? Imam Bukhari kata, ya bertambah ni makna ada juzuk lah. Sesuatu yang tidak ada juzuk, yang tidak murakab, nak bertambah mana? Yang basit tidak bertambah. Apabila kata bertambah tu makna ada juzuk lah. Tapi kalau kita tanya juzuk apa? Juzuk yang menyebabkan kalau tak ada tu tak ada iman ke? Tak juga. Seperti tadi kembali ke situ juga. Kalau kita ingat kaedah tadi, selesai. Lagu tu lah ke mana-mana pun. Seterusnya wa ma zadahum illa imanan wa taslima, tidaklah menambah kepada mereka melainkan keimanan dan penyerahan. Lepas tu bab cinta kerana Allah. Jadi kalau dalam bracket ni sebenarnya lafaz itu tidak ada dalam teks asal itu, tetapi maksudnya gitulah. Cinta kepada Allah dan benci, cinta kerana Allah dan benci kerana Allah adalah sebahagian daripada iman. Mana lafaz dia tadi? Mana? Wal hubbu fillah wal bughdhu fillah minal iman. Kasih kerana Allah, benci kerana Allah, minal iman, adalah sebahagian daripada iman. Kita terjemah maksudnya mana? Adalah sebahagian daripada iman. Adalah sebahagian daripada iman. Terjemahan ini adalah mengikut selera Imam Bukhari, mengikut pahaman dia. Terjemahan ini, yang ni min ini dipakai sebagai, kalau kita mengaji nahwu Arab, dia raya min itu min litab'id, min tab'idiyah, menunjukkan sebahagian.
Bila kata ni kasih kerana Allah, benci kerana Allah, sebahagian daripada iman, mana iman itu adalah satu kul. Adalah satu kul, satu keseluruhan. Ada bahagian-bahagian dia, ada juzuk dia. Ini menunjukkan ada juzuk. Bila kata kul, maknanya ada juzuk. Seperti kita kata meja. Meja ini kul orang panggil dalam istilahnya. Kul orang panggil. Kaki dia, paku, papan, itu ajzaknya, juzuknya. Tetapi kalau orang tanya apa ni paku tu saja. Paku tu meja apa? Tidak. Paku tu paku lah. Tetapi bila dia duduk sekali, orang panggil meja. Orang panggil meja. Ni di sini nak cerita hub fillah, kasih kerana Allah. Kasih kerana Allah ni tasdik dalam hati ke? Tidak. Kasih kerana Allah ni satu tindakan, satu perbuatan. Benci kerana Allah pun begitu juga. Perbuatan hati kita berasa benci, berasa sayang. Hak ni pun sebahagian daripada iman. Bila kata sebahagian, makna iman itu besarlah. Ada banyak bahagian dia. Sebab itu kita terjemah adalah sebahagian daripada iman. Tetapi Imam Abu Hanifah kalau mengikut fahaman dia, tidak lagu tu terjemahan. Terjemah lagu mana? Kasih kerana Allah dan benci kerana Allah itu berpunca daripada iman. Gitu. Sebab apa? Dia pakai min itu min ibtidaiyah ataupun min ittisaliyah. Sebab tu dia semua ni Quran hadis ni dia kena Arab. Tak boleh terjemahan saja. Pakai kena terjemah banyak lah lagu ni. Kena syarah pula lah. Mesti kena ambil salah satunya. Tapi kalau kita ngaji ni boleh wayak lah. Min ibtidaiyah makna berpunca daripada iman. Sebab ada iman. Imanlah maka adanya kasih kerana Allah dan benci kerana Allah. Maknanya ini ni adalah hasil dia, hasil iman, buah iman, kesan iman. Itu pada berpunca daripada iman. Kerana ada iman lah. Ataupun ini semua berkait dengan iman. Ada kaitannya dengan iman. Mana min ittisaliyah. Min yang menunjukkan perhubungan. Ada hubungannya dengan iman. Bukan sesuatu yang tak ada hubungan dengan iman. Ada perbezaan jauh sikit lah. Memang. Dapat Bukhari ini. Ada beza. Tetapi kalau kita nak kira hakikat dia, lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Berpunca daripada iman. Hak iman naknya lagu tu lah. Hak iman nak. Bahkan dalam iman itu sendiri sudah ada dah tu. Sudah ada dah tu. Itulah sebab apabila seseorang itu mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masuk Islam. Dalam hadis disebutkan siapa dia kata gitu, dakhalal jannah, masuk syurga. Apa? Sebab dalam tu ada belakang. Ini dia kalau kita nak guna istilah lah. Apa? Sebab dalam tu ada belakang. Ini dia kalau kita nak guna istilah lah. Istilah mantik lah sikit. Istilah mantik. Dia kata semua ni kasih kerana Allah, benci kerana Allah, sembahyang dan sebagainya, semua ni adalah iman. Tuntutan iman bil quwwah. Bil quwwah tu mana ada dalam dia dah. Dalam iman tu sebenarnya ada dah. Hak tadi tu. Cuma tak nyata. Seperti mana dalam butir wa mu'tal tu ada dah daun dia. Ada dah buah dia. Ada dia dahan dia, ada dah. Maknanya kalau kita kata bil quwwah, dalam buah ni ada dah dahan dia. Ada dah buah dia. Ada dah daun dia. Betul? Tidak salah. Tetapi bil fi'li, itu dalam istilah dia panggil bil fi'li tidak. Belum lagi ketika butir tu bil fi'li tidak. Memang tidak ada lah hak semaya ke apa, tak ada. Tak nyata. Bil fi'li tu mana dalam kenyataan. Learning ada ke? Tak ada. Bila seorang tu mengaku la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ada selalu ke semua? Tak ada. Tak ada semua. Apabila dia buat, baru ada bil fi'li. Tapi bil quwwahnya ada. Ada dah. Dia terima dah semua tu.
Lepas pada tu Umar bin Abdul Aziz pernah menulis surat kepada Adi bin Adi, iaitu gubernur dia, di mana beliau menyatakan bahawa di dalam iman terkandung banyak kewajipan, peraturan, batas-batas dan perkara-perkara sunat. Imam Bukhari ambil ni asar Umar bin Abdul Aziz. Ini juga menunjukkan iman itu ada juzuk-juzuknya. Kalau tidak, dia kata di dalam iman itu terkandung banyak kewajipan, peraturan, banyaklah. Itu mana ada juzuk-juzuk dia sebut tu. Kalau iman ini tidak ada juzuk, apa macam mana nak boleh sebut ni? Ada goni ni dalam iman ni, terkandung di dalam iman ni, menunjukkan iman itu adalah satu kul keseluruhan, dan ada beberapa juzuknya. Juzuknya ni tak boleh dipisahkan. Tak boleh kalau kita kata kalau juzuk kita namakan amal, mana perbuatan, dia katakan juzuk. Tidak semesti amal, ucapan. Tidak semesti amal. Perbuatan dengan tangan saya tidak mesti. Yang dikatakan juzuk tu memang hak itulah, qaulun wa amalun, ucapan dan amalan. Itulah Imam Bukhari nak sabitkan ni. Dia gomok mari semua. Mana bukan hak membenarkan dalam hati itu saja, tidak. Yang dikatakan iman itu, bahkan iman itu kena ucap, kena buat. Bukan iman itu duduk dalam hati saja, tidak. Hak tu dia nak ayat. Imam Abu Hanifah pun gitu juga. Cuma dia tak saya kata ada juzuk iman itu. Kalau nak terima ada juzuk pun, juzuk mukammil. Ini semua menyempurnakan. Bukan kalau tak ada ni, tak ada iman tu sendiri. Itu juzuk muqawwim, dia tak terima tu. Orang lain pun tak terima. Imam Bukhari sendiri pun tak terima lagu tu. Tidak terima hakikat. Dia kata ada banyak terkandung, mempunyai banyak kewajipan, faraid. Inna lil iman faraida wa syara'i'a. Bagi Imam Abu Hanifah dan orang sependapat dengan dia, dia kata iman itu ada beberapa perkara, banyaklah yang ada kaitan dengan dia, yang berkait dengan iman itu. Bukan juzuk, yang berkait dengan iman, ataupun yang merupakan puncanya adalah iman. Banyak perkara lah, iaitu faraid, beberapa perkara yang difardukan. Banyak perkara lah yang difardukan. Sembahyang, puasa, haji, banyak. Itu adalah tuntutan iman, kesan hasil iman, perkara yang ada kaitan dengan iman, tak boleh dipisahkan daripada iman. Wa syara'i'ah, dan syara'i'ah ni yang dimaksudkan dengan syara'i'ah di sini dari segi i'tiqadiyat, perkara-perkara yang perlu dipercayai, yang perlu dipercayai tentang dosa pahala misalnya, kita perlu dipercayai ada malaikat, perlu dipercayai ada syurga neraka dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan syara'i'ah, ataupun syariat secara umumnya, yakni peraturan-peraturan zahir bagi seseorang yang beriman itu. Wa hududan, hudud ini ada banyak makna juga. Di sini kita buat batas-batas, itu salah satu makna dia lah. Kalau kita nak kira hudud ini banyak makna. Satu, batas-batas yang Allah SWT tentukan. Kalau lagu tu serupa dengan syara'i'ah jugalah. Tapi kalau kita kata hududan dengan makna batas-batas yang mana Allah larang mencerobohinya, seperti mana dalam ayat wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsah. Sesiapa yang menceroboh batas-batas, hudud, ketentuan-ketentuan Allah, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Di sini batas-batas itu ada perkara yang dilarang oleh Allah. Ada juga hudud, dan ini boleh juga dipakai dengan makna hukum-hukum yang merupakan hudud, hukum hudud, ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang hukum kita kata kalau orang curi cukup syarat ke apa semualah, kena kerak tangan, itu tuntutan iman juga tu. Minum arak kena sebat, itu yang dimaksudkan hudud di sini. Ketentuan, hukum-hukum yang berkait dengan hudud, yang menjadi kewajipan kepada pemerintah melaksanakannya. Hudud ini kalau dipakai dengan makna ni, tak boleh
orang perseorangan itu nak melaksanakannya. Misalnya orang curi nak kat tangan, kita nak kat tangan, tak boleh. Saat mana-mana kumpulan lah, parti ke, jemaah mana-mana ke, nak kat tangan, tak boleh. Dia kena pemerintah yang ada segala kuasa pada dia. Ini yang dimaksudkan dengan hudud. Sunanan dan beberapa sunnah. Beberapa sunnah. Kalau kita pakai sunnah ni dengan makna perkara yang lebih di bawah lagi, ataupun yang lebih rendah lagi daripada faraid tadi. Faraid mana? Hak wajib-wajib. Hak ni hak sunat-sunat. Ini pun tuntutan iman juga. Tuntutan iman juga. Tidak kata iman ni menuntut kita buat hak besar-besar saja. Tidak. Hak kecil-kecil pun tuntutan iman juga. Memberi kesan juga kepada iman itu. Hak kecil-kecil pun menambahkan iman juga. Kalau dalam istilah Imam Bukhari ni, menambahkan iman juga walaupun kita buat hak sunat-sunat. Itu makna sunan. Kalau kita pakai dengan makna sunat, lawan kepada ataupun di bawah lagi daripada hak faraid itu. Tapi kalau kita pakai sunan dengan makna peraturan umum, maka ia sesuai juga dengan, serupalah juga dengan syara'i. Sebab syara'i itu Nabi SAW juga yang bawanya. Sunan itu pun Nabi juga yang bawa. Ataupun satu lagi makna dianya, syara'i itu merupakan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dan sunan itu ketentuan daripada Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Ada beberapa makna dia lah. Sesiapa yang menyempurnakannya berarti dia menyempurnakan iman, dan sesiapa yang tidak menyempurnakannya berarti dia tidak menyempurnakan imannya. Dengan buat hak sani ni jadi sempurna iman. Itulah Imam Abu Hanifah kata, itulah kita kata jadi sempurna. Sempurna ni bukan makna kalau tak ada tu, tak ada dia, ada dah, tak sempurna. Dalam hadis ni, hak sani, hak Umar bin Abdul Aziz kata tu pun, dia kata sesiapa yang buat ni sempurna iman dia. Bukan makna tak ada langsung, sempurna iman. Imam Bukhari pun nak ayat tu lah. Semua tadi ada kesan dia, bukan tak ada faedah. Amalan-amalan ni ada faedahnya kepada iman itu, ataupun ada kaitannya dengan iman itu, ataupun semua ini dituntut oleh iman. Dituntut oleh iman amalan ini. Bukan iman itu percaya di dalam hati saja. Tidak. Jika saya masih hidup, saya akan terangkan kepadamu tentang perkara-perkara tersebut supaya kamu dapat beramal dengannya. Kalau saya hidup lagi, saya akan perjelaskan lagi hak ni lah. Hak sani dia sebut faraid, syara'i', sunan ke apa tu. Tetapi jika aku mati, maka tidaklah teringin sangat aku untuk terus bersamamu. Setengah-setengah ulama mengatakan Umar bin Abdul Aziz ni dia ada isyarat-isyarat dah bahawa dia tak lama dah. Nak mati. Hak tu dia kata begitu. Kalau mati pun tak apa dia. Tidak kata bergantung sangat hatinya dengan dunia ini. Aku tidaklah nak sangat terus bersama kamu. Kalau kita nak lah dengan keluarga, saudara mara kita kan. Hidup dalam dunia. Dia tidak. Tak apa berlaku. Kalau mati pun tak apa. Apa dia kata, wa in amut fama ana ala suhbatikum biharis. Haris tu maknanya nak sangat lah, kepingin sangat nak. Tidak lagu tu. Tetapi Ibrahim berkata, walakin liyatma'inna qalbi. Dia minta dengan Allah SWT tunjukkan bagaimana Allah SWT akan menghidupkan orang mati. Pak sudah mati dah ni. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ni walakin liyatma'inna qalbi. Tunjuk kepadaku bagaimana kamu akan menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Tuhan tanya dia. Tak percaya kah? Tidak beriman kah? Nabi Ibrahim menjawab, bala, bahkan beriman, percaya. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi supaya tenang hatiku. Supaya tenang hatiku.
yakni daripada ilmu yaqin, saya akan dapat ainul yaqin. Saya boleh tengok sendiri. Ini bukan makna Nabi Ibrahim tidak beriman. Sinilah Imam Abu Hanifah kata ni. Imam Bukhari buat mari di sini ni, orang-orang yang mengikut Imam Abu Hanifah lah, dia kata Imam Bukhari buat mari di sini ni cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tak beriman ke? Kalau dia tak tengok ni, beriman dah. Mana iman tu sudah ada dah. Imam Bukhari kata supaya bertambah iman, supaya semakin kuat iman. Ini menunjukkan boleh bertambah, boleh jadi kuat iman itu dengan adanya benda-benda lain. Imam Abu Hanifah kata, dan orang sependapat dengan dia, iman tu benda setara tu ada dah. Hak lain ni hanya membantu, menyempurnakan. Kalau tidak, kita akan kata iman Nabi Ibrahim sebelum pada tu tak sempurna lah. Takkan lagu tu sempurna dah. Tak ada lah, tak cukup lagi lah. Hak ni lebih menguatkan lagi. Ini menunjukkan bahawa kita tidak salah untuk menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita. Kita cari dalil-dalil, bukti-bukti, ataupun bacalah, kita kata baca, sehingga kita bertambah yakin dengan Islam. Yakin dah, terima dah. Tapi apa yang baca lagi, nak suruh kuat lagi, memang ada kesan lah. Daripada membaca tu ada kesan. Daripada kita kata ilmu yaqin, tahu berdasarkan ilmu. Yakin itu berdasarkan ilmu. Cukup dah setara tu, beriman dah. Tetapi kalau ainul yaqin, tengok sendiri dengan mata kepala, lebih yakin kan kalau kita tengok lagu tu. Tapi kalau soal lagi haqqul yaqin, mana kita alami sendiri. Kita tahu orang tu mati kena tepuh kereta, tahu orang royak kita, yakinlah sebab orang tu betul, orang kecap betul, tidak gora kau sedap. Betul dah. Kepercayaan kita, keyakinan kita tu betul dah berdasarkan hak dia royak, kita dapat tahu. Ilmu yaqin orang panggil. Kalau kita tengok dengan mata kepala kita sendiri, dia mati kena tepuh ke kereta misalnya, kita tak yakin lagi, kuat. Bahkan dengan perasaan sekali berasa tu, menyayatkan hati, sedih, terharu tengok tu. Itu ainul yaqin. Hakul yaqin ni aku sendiri kena tepuh. Tak yakin lah, naklah yakin setara mana, dah mati sendiri. Hakul yaqin lah tu, tak yakin lagi. Tak yakin lagi, mati sendiri dah. Kalau tengok orang lain, kadang-kadang kita lalai, kita rasa macam kita tak nak mati, dia aja mati. Tapi kalau orang yang ada hakul yaqin, dia sendiri dah. Lagi kuat. Nak ceritanya ada peringkat-peringkat dia tu. Dan semua tu diperlukan dalam agama ini. Mengikut Imam Abu Hanifah ke Imam Bukhari ke, supaya semua perlu. Ahli sunnah kata perlu semua tu, peningkatan iman. Ibnu Mas'ud yang berkata yakin itu iman kesemuanya. Kalau kata yakin adalah iman kesemuanya. Imam Bukhari naknya mana? Al-yaqin al-iman kulluhu. Dia sebut perkataan kul tu. Lepas tu dia nak, bila sebut kul, dia adalah bahagian-bahagian dia. Orang ni yakin setara ni, orang ni yakin setara ni, yakin juga. Sebab itulah berbeza-beza hasil dia tu, kesan dia tu. Kita pun kalau orang tanya, yakin ke tidak? Yakin syurga tu. Yakin ke tidak dalam Quran sebut orang mati syahid ni masuk syurga? Gini, yakin. Tetapi dari segi kesannya beza dengan hak satu lagi. Bila dia yakin, memang dia buat sungguh. Kita tidaklah siapa buat lagu, tapi kita tak yakin. Yakin. Sebab itulah orang panggil beriman dah. Kalau menafikan tu, tidak beriman pula orang panggil. Tak beriman lah kalau menafikan tu. Menafikan bahawa orang yang mati syahid tu hidup, walaupun dia mati, hidup. Orang lain tidak disebut gitu. Kalau nak kira hidup juga, orang lain tu tak hidup ke? Hidup juga. Cara dia tu di dalam hayat barzakhiyah, orang panggil hayat barzakh.
Kehidupan di alam barzah tu hidup juga, tetapi berbeza. Kita panggil orang mati dah lah, orang mati. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala panggil orang mati syahid ni hidup. Hidup. Tu bezanya. Baiklah Ustaz, kita nak sampai ke peringkat ainul yakin macam mana kita nak guna. Kita ada 3 peringkat: al yakin, ainul yakin, haqul yakin. Ainul yakin ni salah satunya kita boleh tengok. Kalau dengan kita belajar hadis ni banyak kita tengok banyaklah dia sebut akan berlaku gini-gini akhir zaman. Setengahnya memang kita tengok. Kita dah dengan zaman kita. Kita dah dengan zaman kita. Di antaranya dalam hadis ada sebut akan berebut di akhir zaman ni, berebut emas hitam di Iraq. Berebut emas hitam di Iraq. Ada sebut dalam hadis. Kita ni zaman kita, orang zaman dulu tak faham tu. Tak faham. Ainul yakin dah lah. Kita. Banyak lagi lah, lain-lain lagi. Ia disebutkan dalam hadis tu. Kalau kita orang zaman dulu mana ada bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi, badi tinggi. Dalam hadis pun dia sebut berlomba-lomba meninggikan bangunan. Berlomba-lomba. Kita tengok mata kepala kita tu. Ainul yakin tu. Tidak ainul yakin lagi. Yakin dah sebelum pada tu. Nabi SAW kata, tengok sendiri. Lepas tu kalau kita tu engineer dia, arkitek dia, kita jom pergi buat bangunan, tidak hakul yakin, buat sendiri dah tu bangunan tu. Bukan dengar-dengar cerita, bukan tengok, buat sendiri. Akulah yang buatnya. Rasulullah SAW kata itu boleh masuk lah kau, boleh masuk. Ibnu Umar berkata, seseorang itu tidak sampai kepada hakikat takwa selagi dia tidak meninggalkan apa-apa yang diragui hati sanubarinya. Apa yang diragui hati sanubarinya. Takwa tu banyak peringkat juga. Sekurang-kurangnya hakikat takwa itu iaitu iman. Tu Imam Bukhari naknya. Takwa artinya mengelak diri, menjauhkan diri daripada perkara yang tidak baik untuk kita. Banyaklah yang tidak baik untuk kita dalam kehidupan ni. Di antaranya kufur, meninggalkan kekufuran, beriman, Islam. Itu takwa. Peringkat paling asas. Paling asas. Artinya kita menghindarkan diri kita daripada perkara yang tidak baiklah untuk kita di dunia dan di akhirat. Itu makna takwa. Takwa juga dengan makna yang kedua, mengelak diri daripada melakukan dosa. Dosa besar. Itu takwa juga. Takwa juga mengelak diri daripada melakukan bid'ah. Takwa juga. Takwa juga mengelak diri daripada melakukan dosa walaupun kecil. Walaupun kecil. Termasuk dalam takwa juga. Takwa juga mengelak diri daripada melakukan perkara yang kita ragu. Kita ragu. Syubhat. Takwa juga mengelak diri daripada perkara yang kita tidak ragu tentang halalnya, tetapi kita bimbang kalau kita berterusan dengan benda tu akan melekakan kita daripada tanggungjawab kita yang sebenarnya. Akan meleka, akan membuatkan kita ni jadi kasih kepada dunia. Boleh jadi timbul lagu. Takwa juga. Takwa banyak peringkat. Di sini Imam Bukhari petik Ibnu Umar kata, selagi dia tidak meninggalkan apa yang diragui hati sanubarinya. Hak ragu ni berkait dengan syubhat. Syubhat artinya memberi kesan ni. Kalau dia tidak kalau dia hak ragu pun buat semacam, apa yang dia ni berasa tak sedap, tak sih buat benda ni, sebab iman dia lah, tuntutan iman dia lah. Kalau iman dia tidak kuat, dia tak berasa apa. Buat benda-benda yang syubhat pun dia tak berasa apa. Orang yang iman dia kuat, dia akan meninggalkan apa yang diragui oleh hati. Apatah lagi kalau diyakininya ini tak boleh, pasti dah, lagilah meninggalkan. Kalau hak ragu tu pun dia tengok,
itu hakikat, baru sampai kepada hakikat takwa, yakni iman dia sempurna. Iman dia sempurna. Lepas tu Mujahid, ini seorang tabi'in, ahli tafsir yang terkenal, dia berkata dalam mentafsirkan firman Allah, syara'a lakum minad din ma wassa bihi Nuha, dia telah memberikan kepadamu agama yang juga telah diberinya kepada Nuh, yakni kami, ni dia katanya, kami telah berikan kepada Muhammad dan kepadanya agama yang sama. Agama yang sama. Dalam agama tu, adakah dalam agama yang diberikan kepada Nuh percaya gitu saja? Gitu. Dah, Nabi Nuh berdakwah bukan main. Siapa orang apa dia tak buat dia. Artinya apabila kita Islam, kita kena beramal. Tak boleh dengan percaya gitu saja, tak jadi. Daripada zaman Nabi Nuh lagi. Bukan hak kata iman ini, zaman Nabi Nuh pun dia beriman je, tapi iman dia lagu mana? Dia serta dengan amal. Berlaku itulah juga diberikan kepada Muhammad ini. Tak betul lah Murji'ah kata tu percaya gitu saja, tak betul. Daripada dulu-dulu lagi agama yang diberikan kepada nabi-nabi, lagu itulah sifatnya. Tidak kata percaya dalam hati gitu saja, tak, bahkan dengan buat. Ibnu Abbas berkata ketika mentafsirkan dua perkataan dalam satu firman Allah, iaitu syir'atan wa minhaja, maksudnya jalan, ya, maksudnya ialah jalan dan cara. Jalan dan cara. Syir'atan wa minhaja. Ada ulama mengatakan syir'atan itu dia bagi itu terjemahan mudahlah, dari segi makna dia tu banyak lagi maknanya. Syir'atan wa minhaja. Sabilan wa sunnatan. Dia sebut sabilan wa sunnatan. Ada ulama yang menyebutkan bahawa syariatan itu syariat yang umum, yang dari segi akidah itu serupa. Minhaj, jalan yang berbeza-beza. Jalan yang berbeza-beza, yakni syariat itu tidak sama. Syariat tidak sama. Mengikut keperluan. Mengikut keperluan. Tetapi terikat juga dengan tuntutan iman tadi, agama. Syariat ni tidak kata percaya saja, tidak. Dia ada dua, syir'atan wa minhaja. Syir'atan itu tak ada beza. Serupa aja. Mana-mana ajaran Nabi pun serupa. Tetapi minhaj dia tidak sama. Misalnya di zaman Nabi Adam, percaya serupa dengan kita, tapi dari segi syariat amalannya boleh menikah adik-beradik. Adik-beradik boleh menikah. Kita tak boleh. Syariat kita berbeza. Tetapi dari segi kepercayaan, daripada Allah, percaya kepada Allah tu, daripada Allah berlaku hukum tu sesuai dengan keadaan. Kalau tidak menikah adik-beradik pada masa tu, nak kembali ke mana manusia? Sesuai lah dengan zaman dia. Zaman kita ni zaman lain dah, ramai dah. Bahkan Allah SWT menjadikan macam-macam bangsa, macam-macam puak, suku, kaum ke apa, li ta'arafu, supaya kamu berkenalan. Supaya kamu berkenalan. Berkenalan tu macam-macam bentuk lah. Di antaranya kahwin. Isyarat kepada boleh menikah lah, bangsa mana-mana pun, orang mana-mana pun, suku kaum mana-mana pun boleh. Sebab untuk berkenalan. Perkenalan yang paling lama dan paling rapat lah, kita kata lebih daripada yang lain, ya perkahwinan. Itu berbeza, walaupun asas dia sama. Walau bagaimanapun, yang dimaksudkan oleh Imam Bukhari di sini tetap ada hak percaya dalam hati dan buat, yakni akidah dan syariat tetap ada. Seterusnya kita masuk kepada hadis yang ke-7. Rasulullah SAW bersabda, Islam dibina, ditegakkan atas 5 perkara, iaitu bersaksi dan seterusnya. Seperti yang kita sudah baca dah tadi. Imam Bukhari ni dia sebab tu kita kena belajar Bukhari ni.
Tak boleh baca seorang. Tak faham. Baca seorang. Tak kena gaya kita kata pula ke Imam Bukhari. Tak kena gaya. Dia nak ayat iman itu ada juzuk. Dia mari hadis tentang Islam. Bunyal Islam, bukan bunyal iman. Kurang-kurang dia mari hadis Jibril itu, kita kata hadis Jibril ayat pasal iman, ada juga ke cerita pasal iman. Ni tak ayat pasal Islam. Apa lagu tu? Dakwa ke lain, buktinya lagu lain. Dia nak ayat apa tadi lah. Islam dengan iman hak tula. Tak boleh bisa. Tidak ada makna langsung. Kalau beriman tak ada Islam, tak ada buat, tak ada amal. Tu dia nak cerita. Bila kata beriman mesti ada amal. Dan amal hak paling penting, asas bagi seseorang yang beriman itu. Ni amal dia. Itu tujuan dia. Apa dia? Syahadat ucap dengan lidah lah, jangan duduk dalam hati sama ada orang nak tahu kita Islam ke tidak. Mengucapkan sekali sekurang-kurangnya, barulah orang tahu, barulah kita tahu nak uruskan jenazah dia lagu mana, cara Islam kau nak tanam mana, barulah kita tahu. Kalau tidak, lagu mana? Mengucap tu. Ucapan itu ni qaulun. Dia kena ada hak tu, baru nyata. Kalau tidak, tak ada arti. Tak ada arti. Seperti mana tak ada artinya butir Mu'taz tadi duduk dalam tanah senyap duduk. Apa arti? Tak ada arti. Dia kena tubik lah, barulah ada arti. Barulah orang boleh tengok, barulah orang boleh merasai hasilnya. Nak merasai hasilnya, ni hak zahir. Orang boleh tengok apabila ada hak zahir. Hak zahirnya ucap dengan lidah, lepas tu buat. Tidak Islam lagi, tak beriman lagi. Kalau gitu mau tu habis piti beribu-ribu tu pergi Mekah. Susah payah. Bukti lah tu. Bukti dia beriman tu. Dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Allah lah rayaknya suruh pergi Mekahnya, Rasul lah rayaknya. Mana bukti? Bukti buat, kita buat. Itu makna kita percaya. Kalau tidak, mana bukti kita percaya? Orang nak bukti, mana-mana pun nak bukti. Dalam mahkamah, kau dalam mana nak bukti? Tak jadi, dalam hati saja gitu. Dia nak tolak lah. Dia nak tolak. Dia nak tolak hak puak-puak tadi. Mengucap la ilaha illallah disebut bunyal Islam, dibina, ditegakkan. Kalau zaman dulu dia kecek ni, bahasa ni sesuai untuk zaman tu, dah sesuai untuk bila-bila. Untuk zaman tu lebih-lebih lagi lah kepada orang-orang Arab yang hidup dalam kemah. Binaan yang paling ringkas, binaan yang paling ringkas dibina atas 5. Tia ni ada beberapa, 5. Dalam hadis yang lain disebut sebagai tia, disebut sebagai tia. Di sini tidak. Tapi asas nak bina tu sekurang-kurangnya setara hak kemah tu pun dia kena ada 5 ni. Hak asas tu, hak duduk tengah tu, hak tu penting tu, syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada hak tu. Kalau ada hak tu, ada adalah orang nampak adalah caca duduk tu, walaupun tak ada kita kata kepada dia ni kat tepi ni, pasak ni kat tepi ni, tak ada pun orang nampak dah ada sesuatu tu, nampak dah. Tetapi nak suruh luah biar boleh duduk molek dalam tu, kena erek lah. Ni pacak sini pak, barulah dia molek, kemah molek. Tapi kalau utuh satu pihak, boleh lagi duduk. Tak comel lah, tak sempurna. Utuh. Kalau utuh semua, tak ada lagi soal lagi. Nampak juga, orang nampak juga. Tapi kalau duduk dalam hati saja, mana nak nampak? Tak nampak hati. Dia kena Islam, baru nampak iman itu. Baru nampak iman. Begitu juga dengan binaan-binaan yang lain. Dia kena ada ini asas dia kena ada tiang-tiang dia. Dia kena ada. Kalau tak ada, boleh jadi roboh, boleh jadi berbahaya kepada orang tu, orang-orang yang duduk dalam tu, bahaya. Roboh sebahagian kita kena baikilah, sebab benda nampak kita boleh baiki. Sini hak rutuh baiki. Kalau tak baiki,
melarat pergi kepada hak lain pula. Melarat pergi kepada hak lain pula. Dia sebut iqamis salah. Yang kedua, mendirikan sembahyang. Dia tidak kata bersembahyang. Begitu juga dalam Quran dia sebut aqimus salah. Dirikan sembahyang. Dia tidak kata sallu. Kalau kita perhati dalam ayat Quran, lagu tu dirikan sembahyang. Bukan kamu sembahyang lah. Dalam hadis ada juga, sallu ada juga. Sebab dia lebih detail. Quran ni asas. Apa makna iqamis salah? Mendirikan sembahyang. Ikut cara-cara yang ditentukan itulah. Itu makna mendirikan sembahyang. Dengan penuh keimanan. Percaya. Dia kena ada iman. Kalau tak ada iman, sembahyang zahir. Ada iqamis salah? Tak ada. Ada sallu, seolah-olahnya melaksanakan sallu saja. Sembahyang ada tu. Iqamis salah? Tidak. Sebab apa? Hak nombor satu tak ada. Lagu mana iqamis salah? Dia kena beriman itu. Sembahyang dia kena beriman. Kalau tak ada iman, tak ada makna sembahyang. Satu. Yang kedua, sembahyang tu ikut serah kau? Tak boleh. Why ikut serah sembahyang ni? Tak boleh. Ataupun tidak ikut serah. Ikut serah ni lagu mana? Sembahyang ikut niat, pakai niat. Ada juga lagu tu. Tu tentu sekali lah tak boleh. Ada juga dia ikut sunnah dia juga kira-kira tu. Sembahyang dia mereka. Orang perempuan jadi tu imam. Ada dalam hadis. Baru ni kita jumpa dah dalam hadis Abu Daud. Dia pakai hak tu lah juga. Tetapi detail dia tu kita kena tahu. Jangan pakai umum gitu saja. Jangan buat keputusan, kesimpulan selalu. Bila orang perempuan ni tak boleh jadi tu imam, kat mana Islam ni pandang rendah. Letak nombor 2 orang perempuan. Janganlah gitu. Apa gitu? Tak mesti. Jadi kalau kita di sini dikatakan iqamis salat, kena ikut cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sembahyang campur-campur lelaki dengan perempuan. Kalau kita kata suku-suku boleh kira. Lepas tu Ummu Waraqah yang sembahyang lagu tu ke kaifiat dia. Kalau tidak lagu tu dia jadi bid'ah. Kita rekod-rekod sendiri. Lagu ni dalam kali dah sembahyang sekali, bapanya kalau duduk sekali pun. Tak boleh apa-apa lagu tu. Kena pasti lagu mana sembahyang, lagu mana. Itu yang dikatakan iqamis salah. Kalau bos sembahyang asah saja ambil, lepas tu kaifiat dia tu ikut kita lah. Tak boleh, lagu tu tak boleh ikut kita. Kena sembahyang ikut cara hak ditentukan lah. Dalam rokok tu orang tasbih, bukan baca Fatihah. Fatihah tu ketika qiyam. Kena letak itu iqamis salah. Dari segi bacaan, dari segi cara bilangan rakaatnya, dari segi kaifiatnya, semua kena ikut yang telah ditentukan. Itu makna iqamis salah. Iqamis salah maknanya lebih lagi, kalau boleh lebih daripada itu lagi. Kalau boleh kita gambarkan seseorang kita hidup ni dalam masyarakat ni Islam. Masjid tu mana? Islam. Negara. Kalau pergi jauh lagi. Jauh lagi. Tak ambil air sembahyang lagi. Kalau faham pula, pergi dengan faham. Iqamis salah sungguh. Munasabahlah dia sembahyang tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi ada juga hak sembahyang tapi tidak tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Munasabahlah. Kalau faham molek. Faham molek tu dia tidak setengah masjid sajalah jadinya. Keluar kesal dia tu, kesal iman sembahyang, kesal sembahyang keluar. Kalau dalam masjid boleh ke kita tengok orang main daun teruk sekurang-kurang? Mana boleh nak main daun teruk pasal lagu kena dua rumah masing-masing lah, masing-masing lah kita. Masjid boleh? Tak boleh. Takkan kita boleh terima. Nabi SAW kata, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bumi ini bagiku sebagai bahan pencuci, tanah sebagai bahan pencuci dan juga sebagai masjid. Sebagai masjid.
Apa makna? Dari segi hukumnya kita kata bukan dalam masjid saja kita boleh semaya. Mana-mana lah, bumi, muka bumi, mana-mana boleh semaya. Padai kau, tepi patah kau, boleh semaya. Sebab itu dia katakan masjid, tempat semaya. Tetapi hak dari segi falsafah dia nak pergi lebih jauh lagi daripada tu. Hak naknya kita anggap bumi ni sebagai masjid. Bila sebagai masjid, boleh kau kita tengok orang buat benda tak molek? Nak kau kita duduk buat benda sia-sia? Dalam keadaan beringat sama lah kitanya. Dalam keadaan beringat sama kita duduk dalam masjid. Hak tak molek kita tak benarkan. Beradab sama. Itu makna dia kata masjid tu. Pas maya sekali dengan Tok Imam pula. Tok Imam, Nabi SAW ajar dah, kalau mendahului Tok Imam, kepala sesok pada masyarakat sesok tukar rupa. Jadi kepala himar. Dia tak boleh lah. Sebab apa? Ini tidak layak memiliki kepala orang ni. Dia layak memiliki kepala himar. Himar ni paling bodoh. Dah kita terima dah dia tu sebagai imam. Kita ikut tan kita. Kenapa kita tidak ikut dia je? Tengok. Kenapa kita tak ikut dia? Kena ikut dia lah. Kalau kita mendahului dia, apa makna ikutnya kalau lagu tu? Ini makna ajaran patuh kepada pemerintah, pemimpin. Pemimpin lagu mana? Hak nak patuh. Pula. Semua ada pengajaran. Dalam soft, kalau pemimpin salah, nak tegur lagu mana? Boleh ke dalam semaya kata, tidak lagu tu. Tiga baru. Boleh kata tak, kita kata subhanallah. Ada disiplin dia. Begitu juga dalam masyarakat Islam, rakyat dengan pemerintah ada disiplin dia. Ada cara-cara dia tegur tu. Bukan ikut serah. Itu pengajaran daripada semaya. Kalau faham semua tu, sempurnalah iqamis solah tu. Sempurna. Ambil air semaya lagi. Basuh tangan. Basuh tangan. Apa makna basuh? Kotor lah ya basuh tu. Kotor lah basuh tu. Kotor apa kita tak nak buat kotor apa? Dosa lah. Dosa tu kotor lah. Dia ajar kepada kita. Cemah cuci. Kita pun, tu semua orang tahu. Kafir kau Islam kau, Melayu kau tidak Melayu kau, semua faham belakang. Sebab apa? Hak kotor tu hak najis bau busuk. Tak boleh nak duduk. Tak sedap, jadi gatal kalau tak basuh. Maka kita basuh kain. Kita cuci benda-benda. Faedah tu, faedah. Semua orang faham. Tetapi ada kepercayaan, akidah, pegangan yang kotor. Tidak semua orang faham. Tidak semua orang faham. Syirik kotor. Dalam Quran kata. Syirik kotor. Siapa dia faham? Tetapi kalau najis tak siap kotor. Semua orang kafir faham. Hak ni orang Islam ya faham. Ada hak kotor. Dosa kotor. Bila kotor kita kena bersih. Kita buat dosa dengan dia 7 anggota. Neraka 7 pintu. 7 neraka. Tengok isyarat tu. Api neraka. Api lawan dia air. Nak padamkan api tu. Tengok. Ada kaitan. Tinggi. Tinggi pengajarannya. Basuh 3 kali buat apa? Isyarat kepada rukun taubat. Mana kita bertaubat setiap kali kita basuh tu. Bukan cuci gitu saja, sahih saja. Taubat. Tak sih dah serik dah. Menyesal dah. Tak sih buat dah akan datang. Mana setiap kali kalau lagu tu buat, macam mana seseorang itu boleh melakukan dosa? Takut. Dia berasa dia, kita janji dengan orang tak betul, kita berasa sebuah salah dah. Janji dengan Tuhan dah, kita beriman, percaya kepada dia. Kita berjanji dengan dia, tak sih buat dah. Buat pula. Lama-lama bila kita ingat gitu tak mau, jadi tak buat lah. Malu. Takut ke dia. Kita rasa kita berbohong dengan dia macam mana? Berbohong dengan Allah SWT. Sedangkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Orang berbudi sikit kepada kita, kita tak sedar buat benda tak moleknya ke dia. Nak buat molek saja. Kalau sepanjang hayat dia berkhidmat pun tak apa. Orang dia beri gapo sangat kita. Beri kerja besar kerja. Sebab tu kita tidak lupa kepada dia. Allah SWT bagi segala-galanya. Macam mana kita nak berlawak dengan dia? Nak mungkin janji dia. Tu kalau mari hak tu, tengok dari semua sudut. Syariat itu tidak nampak sia-sia lah, walaupun nampak macam main jahai tu, dah cuci, dah basuh lagi. Cuba ingat dosa kita. Cuba ingat kita buat dengan telinga kita, dengar benda-benda tak molek. Cuba ingat kita bercakap benda-benda tak molek tu.
Tidakkah perlu dibasuh juga? Muka kita tak malu tu. Nak buat benda-benda yang dosa, tak malu. Kita basuh muka kita. Kaki kita duduk pergi tempat tak boleh. Kan? Cuba perhati. Semuanya besar tu. Besar maknanya. Itulah Islam. Iqamis salah. Duduk iqamis salah. Wa ita'iz zakah. Dalam Quran dia sebut juga ita'iz zakat, bagi zakat, memberi zakat. Kalau kita kata bahasa Melayu, tak sekadar itulah memberi zakat. Payah nak sebut kat Melayu, nak kata lagu mana, sebab tu terjemah pun gitu jelah. Kita kata anda al-zakat, anda al-zakat. Dia tidak, kalau tidak kata sepuas ayat dia sallu, dah ni zakku, beri zakat, dah. Dia kata ita'iz wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah. Supaya tak ada juga. Tak jadi kalau kita berzakat saja dengan tidak ada keimanan. Dia kena ada iman dulu, baru ada faedah zakat. Yang kedua, bagi zakat dengan peraturan dia. Tak boleh sewenang-wenang ikut serga nak beri. Tak boleh. Ikut cara dia. Kalau gani sebanyak ni nisab dia, gini-gini. Harga ni kena cukup haul, apa? Kena ikut cara dia. Tak boleh kita sewenang-wenang mudah-mudah ikut serga. Tak boleh. Ya, sebab ini sebab hak asas. Wal haji wa saumi Ramadan. Wa haji. Begini. Ini pun dia sebagai asas juga. Wa saumi Ramadan. Dalam setengah riwayatnya disebut puasa dulu. Haji itu kemudian. Dalam riwayat ni disebut haji dulu, puasa kemudian. Berapa? Sedangkan kalau kita nak kira dari segi sejarahnya, memang difardukan puasa dulu. Daripada haji ni lewat dah puasa. Apa ni difardukannya? Lewat dah puasa tu. Tapi apa dalam hadis ni sebut gini? Dalam riwayat yang lain, riwayat Ibnu Umar juga, puasa dulu. Ada orang tanya dia hadis ni, berhubung dengan hadis ni. Puasa dulu, lepas tu haji. Dia kata gini, aku dengar Nabi SAW kata gini. Hak tadi apa pula dia riwayat gitu. Hak lagu tu pun dia dengar juga. Ketika ni dia nak ayat hadis, ketika tu dia nak ayat hadis. Kamu tak boleh kata puasa dulu dari segi sejarahnya dia dulu. Tak. Sebab lagu ni pun Nabi ada sebut juga. Setiap hak Nabi sebut molek belaka. Mesti ada sudut-sudut yang kita kena perhati tu. Kita kena bagi perhatian. Dari segi apa ni? Dari segi Imam Bukhari nak ceritanya amalan hak zahir ni dia ada dua macam. Satunya dia bersifat wujudi, yang kedua dia bersifat adami ataupun tarki. Amalan yang dalam syariat ni ada dua macam. Isyarat ke situlah dalam ni. Dia letak sekali hak pak ni, letak sekali sebelum, sebab ini merupakan hak kena buat. Hak kena buat. Haji buat juga jenis perbuatan juga. Puasa ni tak kena buat, duduk senyap boleh. Jenis tinggal. Kalau letak puasa tu tengah, dari sudut ni lah, dari hadis ni, tak usah kira hal lain. Di sini kita tengok di sini. Kalau kita letak puasa dulu, artinya dicelahi oleh amalan yang bersifat tarki, yang bersifat kita perlu meninggalkannya. Tidak teratur molek. Dari segitu di sini. Tapi dalam setengah-setengah riwayat sebut puasa dulu tu, dia melihat kepada sejarah dia. Mana hak tu dulu. Betul juga, boleh juga, tak apa. Melihat kepada sejarah dia. Boleh jadi Nabi SAW ketika dia sebut puasa dulu, dia nak ayat dari segi tertib dia. Tertib dia. Amalan-amalan ini. Walaupun sifat dia tu berbeza. Hak ni jenis tinggal, hak ni jenis buat. Tapi tertib dia lagu tu lah. Tetapi dalam riwayat dia sebut haji dulu, dia nak mengambil kira hak jenis kena buat, hak ni kena tinggal, suku, jadi suku. Semuanya penting. Hak itu Imam Bukhari nak cerita, dan ini adalah asasnya. Seterusnya Imam Bukhari bab satu lagi ni, bab perkara-perkara iman dan firman Allah. Perkara-perkara iman dan firman Allah
kebaikan yang sebenar itu bukanlah terletak pada kamu menghadap muka-muka kamu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan yang sebenar ialah terletak pada orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan seterusnya. Imam Bukhari sekali lagi dalam tajuk ni yang kedua ni, dia buat umur al-iman. Iman itu ada banyak perkara, bukan seperkara je iman, ada banyak perkara, menunjukkan iman ini murakkab, bukan basit. Asal tadi dia pergi situ juga, situ juga. Dan firman Allah Ta'ala, kebaikan yang sebenar bukan terletak pada begini-gini, tapi kebaikan itu terletak pada apa? Pada orang yang beriman dengan Allah, hari kemudian, malaikat, kitab dan nabi-nabi. Disebut tu. Kebaikan duduk di situ. Dan memberikan harta walaupun sayang kepada harta tu, bukan nak boleh berupaya. Beri kepada siapa? Dzawil qurba wal yatama dan seterusnya. Wa aqama salah, mendirikan sembahyang, wa ataz zakah dan seterusnya. Lepas tu dia amal ayat yang kedua pula, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun dan seterusnya. Sebut zakat, sebut gotu-gon ni, sebut. Berjayalah orang-orang yang beriman. Yang lagu mana? Yang beriman, yang sembahyang, yang bagi zakat, yang gini-gini, sebut. Hak dia sebut tu orang yang beriman yang ada amalannya, bukan beriman percaya dalam hati gitu saja, tidak. Itu hak dia naknya, dia nak kemah tu. Lepas tu dalam ayat yang pertama, kebaikan tidak terletak pada menghadapi sebelah timur ataupun sebelah barat, tidak. Sebab orang kafir kata apa ya dulu menghadap kepada Baitul Maqdis, lepas tu menghadap kepada Kaabah pula. Kebaikan yang sebenarnya bukan letak situ, letak pada menjunjung perintah Allah SWT. Ikut dia nak suruh ke mana. Hak dia belaka, lillahil masyriq wal maghrib. Hak Allah belaka, sebelah timur ke sebelah barat. Dan dia suruh kau tu lah. Itu makna iman. Kalau duduk pertikai lagi, makna tidak ada iman. Dan dalam ayat ini disebutkan tiga perkara yang mesti ada dalam kebaikan yang sejati, yang sebenar. Iaitu yang pertama, keimanan yang ada kaitan dengan hati, percaya kepada Allah, hari kemudian, malaikat dan seterusnya. Yang kedua, orang itu dia melakukan amalan yang melarak kebaikannya kepada orang lain. Ni yang kedua, wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba, dan memberikan harta yang memang disayanginya kepada kaum keluarga, anak-anak yatim, orang miskin dan seterusnya. Ni hak buat kebaikan yang melarak kebaikannya kepada orang lain. Yang ketiga, buat sesuatu yang meningkatkan diri dia, peribadi dia, ruhaninya, dengan buat secara individu, secara sendiri, iaitu aqamas salah wa ataz zakah wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa. Ni sifat-sifat ni menaikkan darjat peribadi ataupun jiwa seseorang. Itu yang disebutkan tiga perkara. Hak Imam Bukhari nak nyegap dia. Allah SWT sebut tak ada, sebut beriman saja. Kalau dia sebut beriman saja pun, tentu sekali iman dengan makna, bukan dengan makna percaya dalam hati gitu saja, tidak. Apa lagi lah sebut iman, sama-sama sebutnya, sebut selalu amalan-amalan yang lain. Tak boleh dipisahkan. Ada kesannya. Kalau buat baik, ada kesannya kepada iman. Kalau buat jahat pun ada kesannya juga kepada iman. Dan kesan itu dalam hadis disebutkan, kalau buat dosa, satu titik dalam hati, buat lagi, satu titik. Kalau dia bertaubat, dia hapuskan. Kalau tidak, lama-lama jadi hitam hati dia. Jadi hitam hatinya. Itu kesan tu. Ada kesan lah. Ada kesan. Kalau dia bertaubat, ada kesan juga, iaitu jadi bersih, jadi cuci hatinya. Seterusnya,
Hadis yang ke-8 itu riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, iman mempunyai lebih dari 60 cabang. Dan malu itu satu cabang besar dari iman. Iman ada lebih 60 cabang. Di sini jelas sebut, ni baru tepat Imam Bukhari dakwah. Baru siapa? Dia tidak mari hak ni dulu. Dia mari hak Islam tu dulu. Sebab hak tu dia nak tekan hak tu lah. Hak tu penting. Jangan pandang remeh. Perlu letak depan. Terutama hak dia hadapi di zaman tu. Orang anggap amalan ni tidak penting. Amalan tu kena penting, letak dulu. Hak ni dia mau terima juga. Tetapi hak dia mau terima tu tak sesuai dengan hak ni. Iman itu bukan hak dalam hati tu saja. Bahkan ada lebih daripada 60 cabang. Cabang besar ni, syu'bah. Dan malu tu boleh tengok luar. Dia kesan dia tu luar, bukan dalam hati saja. Dan malu itu berkait dengan amalan manusia. Dia kata itu satu cabang besar daripada iman. Bila iman ni banyak cabang, mana dia ada banyak juzuk lah. Lepas tu dia nak ayat, ada banyak bahagian dia lah. Dan yang disebut termasuk dalam iman itu sabar, sebahagian daripada iman. Hak ni sebahagian daripada iman. Hak ni sebahagian daripada iman. Beri makan kepada orang-orang miskin, sebahagian daripada iman. Hak ni gapo? Tidak amalan ke ni? Perbuatan ke ni? Di mana ada kebenaran hak kamu kata iman itu percaya dalam hati saja? Jelaslah kamu ni dia nak adat kepada puak-puak Murji'ah. Tidak betul ikut cara Islam. Dakwa saja Islam. Baru betul kalau kita ikut hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarlah. Sahabat-sahabat dia hidup lagu mana dia buat. Adakah dia beriman dengan cara gitu supaya kamu? Tidak. Kesimpulannya, iman itu tak boleh dipisahkan dengan amalan. Itulah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Kita pun kena bawa tu. Hak lain kalau dia dakwa Islam, hak tidak Islam itu benarlah, memanglah. Kalau dia dakwa Islam hak lain, kita tengok tak serupa dengan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar. Hak sahabat-sahabat dia buat, maka kita tak boleh terima. Gitu kan? Rekah aja. Itulah yang kita dapat daripada wahyu. Kesimpulan daripada keseluruhan daripada wahyu. Gapo dia? Kita terima Allah melalui Rasul-Rasul bagi contoh yang hidup dalam mengamalkan apa yang diajarkannya. Sahabat-sahabat bukan seorang dua, beribu-ribu sahabat ikut hak tu betul. Hak mana-mana sesat tu dia adalah masalah ni dengan hadis ataupun dengan sahabat-sahabat. Mesti ada. Khawarij benci kepada sahabat tu. Sepatutnya buat tu guru lah kepada sahabat ni. Sebab sahabat ni yang terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Sebab tu dia jadi sesat. Telajak kau ni lah tak seimbang. Syiah dakwah Islam juga sesat juga. Dia ada masalah juga dengan sahabat. Murji'ah ada masalah juga dengan sahabat. Sebab apa? Dia tidak buat guru ni hak ni. Kalau ikut sahabat buat lagu mana? Dia beriman gitu saja, patut senyap. Tak payah mati syahid lah kalau lagu tu, tak payah pergi perang lah. Tak payah habis harta benda lah sahabat. Dah kalau dah beriman masuk surga super, tak masuk neraka langsung. Tak ada takut ni sahabat ni menangis sampai basah janggut tu lagu mana? Sampai tak jenera tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana takut tak mati kau tak ada bagi harta. Lagu mana? Pentinglah tu amalan tu. Penting. Tu dia. Banyak cabang. Dan cabang-cabang ni dia akan sebut. Cabang-cabang iman ni dalam hadis-hadis akan datang dia akan sebut. Hak ni cabang iman. Ini sebahagian daripada iman. Hak ni tuntutan iman. Yang mana semua